Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua warga LGPM. Terlebih dahulu ingin saya perkenalkan diri. Saya Muhammad Sabri Biman yang bertugas di ILC Jitra di Jabatan Mekanikal dan Pengeluaran, khususnya dalam bidang teknologi plastik, yang diamanahkan bagi menyampaikan pembelajaran modul lukisan kejuruteraan kepada pelajar-pelajar baru, iaitu semester 1. Seperti mana sedia maklum, di seluruh pelosok dunia didatangi wabak penyakit COVID-19. Maka dengan itu, usaha kerajaan, khususnya di bawah Jabatan Tenaga Manusia, buat pertama kalinya membuat pembelajaran secara baru atau norma baru secara online bagi membendung wabak penyakit dari merebak. Baik. Dalam lukisan kejuruteraan terdapat kod khusus dalam kod modul, iaitu C0101 modul PAS. Yang mana C07 C01 adalah modul edit value yang terdapat pada silibus LGPM. Pembelajaran kita yang pertama iaitu dengan LE1, sesuai jenis standard, iaitu kita nak separate jenis lukisan, simbol yang digunakan dalam lukisan kejuruteraan. Kategori lukisan kejuruteraan, secara amnya lukisan boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu lukisan artis, yang keduanya lukisan kejuruteraan, iaitu dalam teknikal. Lukisan artis adalah lukisan yang dilakar secara bebas untuk menggambarkan bentuk sebenar suatu objek ataupun benda ataupun dengan alam semula jadi. Pelajaran ini biasanya pelajar sudah mengikutinya di peringkat sekolah. Sementara lukisan kejuruteraan terdapat lukisan garis-garis yang dibentuk daripada peralatan yang menggunakan peralatan kejuruteraan. Dilukis bukan secara bebas tanpa menggunakan peralatan. Lukisan ini merupakan gambaran sebenar bagi satu bentuk objek dengan lebih terperinci yang disertakan dengan saiz dan ukuran dari semua arah pandangan. Lukisan kejuruteraan juga mengandungi ciri-ciri tertentu dengan gaya tersendiri dan dilukis mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Lukisan terdiri daripada susunan berbagai-bagai jenis garisan serta simbol-simbol tertentu dan lazimnya boleh dipahami oleh mereka yang daripada kejuruteraan yang sama. Peraturan lukisan adalah tahapan melukis, teknik melukis, kebersihan melukis dan kepantasan menyiapkan lukisan. Ciri-ciri tersebut perlu dititik beratkan. Inilah perbandingan perbezaan antara lukisan artis dan lukisan kejuruteraan. Lukisan kejuruteraan terdapat 4 yang perlu dititik beratkan, iaitu saya ulang sedikit, tetapan dimensi. Keduanya
kepantasan menyiapkan lukisan, kebersihan lukisan, dan teknik ataupun kaedah cara melukis. Yang dimasukkan ketepatan tiap lukisan pencitraan hendaklah dibuat dengan menggunakan ukuran yang tepat. Ini termasuklah ketetapan ukuran saiz dan penggunaan jenis-jenis garisan mengikut jenis pensil ataupun seperti mana yang telah ditentukan. Seterusnya, teknik melukis. Lukisan hendaklah dilukis mengikut teknik-teknik yang telah ditetapkan, termasuk teknik membina satu garisan, cara membentuk objek supaya lukisan kelihatan lebih jelas dan mudah dipahami. Seterusnya, kebersihan lukisan. Setiap pelukis mestilah menanam perasaan untuk menghargai lukisan yang dilakukan. Dengan itu, pelukis akan lebih berhati-hati semasa membuat lukisan dengan mengambil kira langkah-langkah tertentu, termasuk cara mengendalikan alat lukisan untuk menghasilkan kekemasan dan kebersihan lukisan. Di sini saya ada beberapa contoh pada pelajar-pelajar yang lepas. Kita tengok. Ya, lukisan yang dihasilkan dikompil dan jadikan buku. Dalamnya ada beberapa lukisan yang boleh dijadikan panduan kepada pelajar-pelajar. Ini sebahagian contoh. Binding. Contoh. Ini dihasilkan oleh pelajar-pelajar nampak. Kepantasan menyiapkan lukisan yang mana amalan melukis dengan pantas dan dalam masa jangka waktu yang tertentu akan menghasilkan seorang pelukis yang produktif dan berkepayaan tinggi. Namun aspek ini tidak seharusnya mengenepikan ciri-ciri lukisan pencitraan memerlukan kemahiran yang tertentu. Di sini saya ulang sekali lagi, untuk menjadi seorang pelajar yang berkemahiran dalam bidang lukisan, perlu ada ciri-ciri. Iaitu 4 ciri ini. Pertama, ketetapan dimensi, kepantasan menyiapkan lukisan, kebersihan lukisan, teknik ataupun kaedah cara melukis. Biasanya soalan-soalan sebegini cukup familiar dalam pembelajaran di dalam kelas. Dalam bidang kejuruteraan, mekanika dan pengeluaran adalah banyak membantu menghasilkan reka bentuk dalam sektor pengeluaran, pembuatan, penyelenggaraan dan peralatan yang digunakan dalam industri. Contohnya bagian dalam hal ini. Dalam bidang ini sangat diperlukan bagi membantu dalam sektor perkilangan bagi melancarkan proses penurunan produk dan juga bahan. Bidang tugasnya iaitu mereka bentuk dengan menggunakan perbantukan komputer, iaitu menggunakan CAD ataupun Inventor. Mereka bentuk satu produk, menyelia dan memilih bahan, membuat kerja-kerja penyelenggaraan atau maintenance, pemprosesan dan pengeluaran yang berkualiti dan mengikut masa yang ditetapkan. Sebelum menghasilkan reka bentuk produk,
para pelajar harus mengenali jenis-jenis garisan, di antaranya garisan binaan, garisan objek, garisan tersembunyi, garisan tengah, dan garisan tatah perasaan. Bila lihat di layar, ini adalah contoh garisan binaan yang digunakan pakai semasa membuat atau melukis satu produk. Garisan binaan dan juga garisan objek. Dan juga garisan tersembunyi dan garisan tengah yang terdapat pada pandangan tersebut. Seterusnya, garisan bahagian, iaitu semua garisan akhir di belakang permukaan keratan mesti ditunjukkan, tidak termasuk garisan tersembunyi untuk menjelaskan lagi pandangan. Seterusnya kita pergi kepada bentuk huruf dan angka. Terdapat di layar cara ataupun kaedah bagaimana kita membentuk satu huruf ataupun angka. Tidak menegak turun ke bawah dipanggil istilah condongan dipanggil centered, yang melentang dipanggil horizontal, dan juga yang melengkung itu adalah bentuk curve. Dan di bahagian bawah itu melihat cara kaedah sebenar yang perlu dibuat semasa membuat latihan amali. Baik, ini contoh yang ditunjukkan menggunakan straight line, iaitu huruf I ataupun 1, A, C, L, B, H, F, C, W, X, M, Y, Z, T, N. Sementara yang curve hurufnya bentuk bulat, iaitu O, C, Q, G, D, J, dan E. Sementara curve line ataupun letter number P, R, B, 8, 3, S, 2, 1, 0, 9, 6, 5, 7, 4 dan sebagainya. Dan ini adalah contoh huruf kecil yang digunakan pakai dalam lukisan kejutaraan. Cuba lihat teknik-teknik digunakan pakai. Apabila di bengkel nanti, pelajar-pelajar akan didedahkan dengan latihan amali. Ini adalah contoh kita menggunakan kertas. Saya yakin dan percaya apa yang diterangkan. Jadi, pelajar-pelajar telah melalui pengalaman semasa di peringkat persekolahan dan dapat menguasai sebahagian daripadanya semasa Form 2 dan Form 4. Walau bagaimanapun, kita perlu membuat latih studi bagi mengulang kaji semula sebelum kita pergi kepada peringkat yang lebih tinggi lagi. Baik, seterusnya kita pergi kepada pengenalan dan kegunaan alat-alat dalam lukisan teknik. Pertama sekali adalah papan lukisan. Lukisan terdapat banyak jenis untuk kemampuan. Ini contoh yang menggunakan papan lukisan yang dibuat daripada plastik. Terdapat di sini ada square yang diletakkan siap. Semua kita tampilkan
kertas sahaja. Ada juga papan lukisan menggunakan papan lapis buat yang terdapat pada kedai-kedai buku. Yang keduanya kertas lukisan. Kertas lukisan ini ada contoh menggunakan kertas listrik. Hasil pada kertas pelajar yang lepas. Saiz kertas lukisan tergantung pada keperluan kerja yang saya lakukan. Kemudian alat pembaris, pensil terbahagi pada beberapa jenis, beberapa grade. Dan hari ini lagi memudahkan kita gunakan pensil dan metode. Seterusnya sesiku segitiga, set square, tunjukkan. Sebenarnya kita boleh dapat di kedai buah set square ini nanti saya akan terangkan lebih lanjut lagi. Digunakan pakai macam membuat segitiga yang berbagai sudut yang kita akan gunakan. Kemudian alat pengukur itu pembaris lah. Pembaris, jangka lukis untuk menjadikan segitiga, membuat silinder, bilik sebagainya. Jangka sudut kita gunakan untuk menetapkan angle. Kemudian perisai pemadam, getah pemadam dan juga nanti saya akan terangkan detail lagi berkaitan dengan gambar. Baik, papan lukisan boleh didapati dalam berbagai saiz yang direka bentuk untuk menyesuaikan dengan dimensi kertas lukisan. Permukaannya mesti ada rata dari mesin bagi menghasilkan garisan-garisan yang kemas. Kebanyakan papan dipasang dengan sisi kayu keras di tepi, di mana badan sisiku bergelongsor ke atas dan ke bawah. Ini adalah contoh papan lukis yang terdapat pada set institut. Dan ini adalah kertas lukisan, iaitu kertas putih yang digunakan untuk membuat lukisan. Biasanya ia bentuk lipat. Kertas ini mempunyai berbagai saiz mengikut kesesuaian dimensi yang hendak digunakan. Baik, inilah saiz yang digunakan, yaitu kertas A4, A3, A2, A1, dan inilah cara kertas dipasang pada table. Ada bentuk potret dan juga landscape. Alat atau pembaris adalah alat mengukur. Kita gunakan sistem metrik menggunakan dalam milimeter. Alat ini bukannya untuk digunakan sebagai panduan melukis garisan lurus, tapi ia digunakan untuk mendapatkan ukuran.
Terdapat dua jenis pembaris yang digunakan dalam kerja-kerja melukis, iaitu pembaris jenis pipis, yang keduanya pembaris jenis segitiga. Pada bahagian tepi pembaris tersebut terdapat sengatan ataupun ukuran untuk mendapatkan garis pendek dan panjang, seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Ini adalah sebahagian kumpulan pembaris yang digunakan, iaitu mengikut sudut 45, sudut 30 dan sudut 60. Pembaris segitiga ini boleh digunakan untuk sediaan, iaitu lukisan teknik skala penuh ataupun mengikut nisbah pengecilan ataupun membesarkan ais. Pada setiap bahagian ukuran mempunyai tanda-tanda yang berlainan mengikut kegunaan. Jika nak menggunakan pembaris, pastikan terlebih dahulu memahami bacaan skala. Tanda penggunaan terdapat pada bahagian penjuru kiri di atas. Contohnya, 1, nisbah 1, 1 nisbah 2, 2 nisbah 1. Cara penggunaan pembaris tiga segi tadi akan ditunjukkan oleh pengajar-pengajar semasa berada di LinkedIn. Seterusnya, pensil. Pensil mestilah berkualiti baik dan grade yang betul, supaya hasil mutu lukisan dapat dibuat dengan baik. Pensil ini boleh dikelaskan kepada 18 jenis mengikut kekerasan. Saiz garisan. Grade H adalah keras. Kekerasan bertambah apabila nombor bertambah. Grade B adalah lembut. Ini lebih lembut apabila nombor sebelum huruf bertambah. Jadi, pensil 2B adalah lembut daripada grade B. Manakala HB adalah grade yang pertengahan. Di sini tunjukkan cara penggunaan untuk panduan dia untuk memilih pensil yang betul. 2H biasanya digunakan untuk melukis, dan H ataupun HB untuk lukisan dan dimensi. Melukis garisan lurus dan digunakan pada jangka lukis. Pensil bermata pahat patut digunakan. Tulisan ataupun nota dimensi dan anak panah patut disiapkan dengan menggunakan poin berbentuk U. Garisan-garisan lurus boleh digunakan pensil yang poin berbentuk kun. Tetapi mata pahat mempunyai kelebihan dengan menghasilkan garisan yang lebih halus dan poin yang tahan lama terutama sekali jika digosok sekali-sekala di atas kertas. Baik, inilah sebahagian grade pensil yang digunakan. Teknik memegang pensil dan kaedah untuk membuat kita sentiasa berpusing pensil sambil kita garisan juga ataupun pentah. Sesiku segitiga terdapat 3 jenis sesiku, iaitu sudut 60 darjah, 45 darjah, dan yang boleh dilaras. Sesiku dibuat daripada bahan plastik lunak supaya garisan-garisan dapat dilihat dan dapat disimpan bersih dengan membasuh menggunakan air panas. Sesiku 60 darjah mengandungi sudut-sudut 90 darjah dan juga 60 darjah dan 30 darjah.
Manakala sisiku 45 darjah mengandungi sudut-sudut 90 darjah. 60 darjah dan 45 darjah. Sisiku set digunakan untuk melukis semua garisan tegak. Sisiku diletakkan kemas pada sisi atau sisi-sisi selain daripada melukis garisan tegak. Ia juga digunakan untuk membina sudut-sudut. Ikuti kena bentuk T yang lurus di bahagian tertentu serta bersudut tepat di antara tok dan bilah. Tapi bilah untuk melukis diserongkan, kepalanya hendaklah selalu dirapatkan kepada bahagian di sebelah papan. Penjagaan yang teliti perlu dibuat untuk mengelak bahagian melukis daripada tumbling atau tercacat. Kita lihat di layar penggunaan dan juga texture. Seterusnya, jangka lukis. Alat ini biasanya digunakan untuk membuat garisan-garisan dalam kerja-kerja lukisan teknik. Alat perlu digunakan untuk bagi menghasilkan garisan lekuk dan bulatan yang dikenali untuk asuhan lukisan. Hujung yang lain mengandungi jarum halus untuk letakkan pada pusat sesuatu bulatan atau lengkung, dan hujung yang lagi satu terdapat mata pensil untuk melukis atau membentuk garisan. Penggunaan jangka lukis hendaklah meliputi pemilihan mata pensil dan bahagian-bahagian. Kita lihat perkataan pada layar. Baik, ini berkenaan dengan jangka sudut. Pada amnya ada satu peti separuh bulatan dan bahan plastik betina, di mana kuning permukaan lekuknya dibagi kepada 180 bahagian. Setiap satu bahagian berukuran 1 darjah. Ini digunakan untuk membaca sudut atau menanda ada sudut pada lukisan. Dan ini adalah perisai pemadam. Perisai pemadam adalah keping logam nipis yang digunakan untuk melindungi garisan yang diperlukan daripada hilang masa kita memadam garisan yang tidak dikenal. Ia dilengkapi dengan bentuk-bentuk tentu mengikut penyesuaian garisan yang hendak dipadam. Baik, setelah kita berakhir pada petang ini, pelajar-pelajar di rumah dikendaki menjawab soalan uji diri, iaitu pengetahuan cakap benar kita dapat menguasai panjang pembelajaran diri. Soalan pertama, terangkan perbezaan kegunaan di antara jangka lukis dan jangka sudut. Yang keduanya, apakah kelebihan pembaris segitiga dalam kerja-kerja melukis? Soalan ketiga, terangkan perbezaan di antara sisi dan sisi segitiga. Seterusnya, soalan keempat, apakah grid pensel yang paling keras atau yang paling lembut, dan apakah jenis grid pensel yang sesuai digunakan untuk kerja-kerja lukisan. Dan yang kelima, terangkan kegunaan perisai pemadam dalam mengendalikan buah lukisan. Dan soalan terakhir, berikan 6 jenis peralatan digunakan dalam kerja-kerja lukisan teknik dan terangkan kegunaannya tiap-tiap satu. Ini kita ada latihan saja yang berada di rumah.
Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang memberi tumpuan sepanjang penerangan saya. Yang baik itu semua daripada Allah SWT dan yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Sebelum kita berakhir, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat, guru-guru, pendidik yang tidak putus-putus, tidak jemu, memberi dan mencurahkan ilmu pengetahuan pada generasi yang akan datang. Yang ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.